Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati tuan pengacara majlis, seterusnya yang saya muliakan guru dan sahabat saya Al-Fadil Ustaz Haji Khairuddin bin Tuan Guru Haji Muhammad Saman, hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Dan seterusnya yang saya muliakan ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para ulama, para asatizah yang hadir dalam program induksi pemegang tauliah 2023. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Fadil Ustaz Khairuddin sebentar tadi, bukanlah berarti saya di hadapan ini dalam posisi mengajar. Sekali yang ada di hadapan saya ini adalah tenaga-tenaga pengajar, warga pendidik yang mungkin bahkan kalau batu zannya lebih tahu lagi, lebih alim lagi daripada yang berada di hadapan. Cuma dalam program ini memang susunannya begitu, ada yang akan membentangkan tajuk, dan sebagai pemegang tauliah ashabul fadilah hadir berada di hadapan saya. Jadi topik yang saya akan cover insya-Allah berkaitan tentang akidah, dan alhamdulillah hasil panjat pagar tadi tahun 84 dah kami start panjat pagar, pergi menadah kitab di Tepin dengan ayahanda Ustaz Khairuddin, iaitu almarhum Tuan Guru Jaiman Semankati. Saya sempat khatam kitab Masailut Tauhid ini dengan anak sulung beliau, iaitu Al-Fadhil Ustaz Haji Adnan, hafizallah ta'ala. Cuti sekolah macam tu, jadi kita minta izin lah dengan mak, kita boleh tak balik pasal nak pergi menadah kitab. Mak dengar anak lelaki nak pergi menadah kitab, seronok sangat lah dia bagi izin. Alhamdulillah dalam masa beberapa hari itu khatam kitab Masailut Tauhid. Dan memang begitulah nature-nya, masa kita baya-baya umur tingkatan 3 tu, kita tak berapa faham sangat. Kita tahu, kita hafal, tapi apa signifikan, apa maksud yang guru kita sebut tu kita tak berapa faham sangat. Bila tiba zaman ini, bila tiba zaman yang ustaz pun mengatakan Allah Ta'ala pun boleh beranak, baru kita nampak signifikan yang guru kita ajar dahulu tentang ta'alluq sifat qudrah, tentang ta'alluq sifat iradah dan sebagainya. Jadi saya ambil mabadi, perkara-perkara asas ilmu tauhid daripada kitab Masailut Tauhid ini, yang disusun oleh almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Samankati rahimahullah taala. Saya hanya petik the first part, iaitu al-mabadiul asyarah, permulaan peranan ilmu yang 10, yang mana-mana ilmu, bukan sahaja ilmu tauhid, ilmu dunia ataupun ilmu ukhrawi sebenarnya lebih kemas kalau melalui 10 pintu ini. Mabadi sebagaimana yang tuan-tuan guru tahu, perkataan bahasa Arab daripada bada'a yabda'u yang berarti bermula, bila tambah huruf mim dia bertukar menjadi ismu makan, menjadi nama tempat. Jadi mabda' adalah tempat permulaan, mabadi plural, atau dalam konteksnya kita boleh katakan asas-asas ilmu yang 10. Mukadimah dulu. Almarhum Tuan Guru memetik ayat suci Al-Quran
afaman syarahallahu sadrahu lil islami wa huwa ala nurim mir rabbih. Surah Az-Zumar ayat 22. Dan sebagaimana adatnya bermula dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Kemudian mukaddimah yang kedua, hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Dan saya percaya inilah juga mukaddimah tuan-tuan guru ketika berkuliah, bismillah dan hamdalah. Cuma pesanan daripada almarhum dahulu, wallahu a'lam, beliau minta bagi salam dahulu. Tidak bismillah dan mukaddimah banyak-banyak baru assalamualaikum warahmatullahi. Beliau kata assalamualaikum itu permulaan bicara. Sebab assalamualaikum barulah bismillah, alhamdulillah dan seterusnya. Hamdan liman nawwara qulubal mu'minina lima'rifati aqaidi tauhidi wa harrara uqulana min syawa'ibit taqlidi. Pujian bagi Allah yang mencahayakan hati-hati orang yang beriman itu hingga mengenal makrifah akan akidah-akidah tauhid dan memerdekakan akal kita ini daripada kecacatan dan juga kecemaran taklid. Jadi saya pause di sini untuk menyentuh satu perkara yang kebelakangan ini bahkan dikelirukan oleh sebahagian yang berada di meja-meja kuliah, yang mana mereka mengatakan haram bertaklid. Ya, kita ni haram bertaklid, kita kena tahu dalil. Jadi bukan salah yang disebutkan haram bertaklid itu tidak salah. Yang salah adalah kerana tidak memperincikan di manakah yang haram bertaklid dan di manakah yang hatta wajib bertaklid. Ya, betulkan saya nanti kalau saya silap. Yang haram bertaklid pertama dalam bab akidah. Sehingga khilaf para ulama, kalau satu orang iktikad dia sudah jazim, iktikad jazim, mutabikun lil haqqi, kena dengan kebenaran, tapi tidak an dalil. Kan sepatutnya akidah yang betul itu dia akidah yang jazam, yakin, tidak ragu-ragu. Kemudian keyakinan itu pula kena dengan yang sebenar, mutabikun lil haqqi. Kemudian dia mesti an dalil. Keyakinan itu terbit daripada dalil. Jadi kalau dia yakin sahaja dan yang dia yakin itu benar, cuma dia tak tahu, dia hanya ikut, dia hanya taklid saja, adakah sah iman dia? Khilaf para ulama, sebahagian mengatakan tidak sah. Tapi al-asah yang lebih kuat adalah masih sah tapi berdosa kerana meninggalkan mengetahui dalil. Jadi kena terang, yang kata haram tak tahu dalil, haram taklid hanya dalam bab akidah. Adapun dalam bab fiqh, hukum hakam, beramal, terbahagi manusia kepada dua. Sama ada dia sampai level mujtahid, level Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaihim ajma'in, maka ketika itu haram bertaklid. Kita tahu walaupun Imam Syafi'i rahimahullah taala murid pada Imam Malik, bila beliau sudah sampai level mujtahid, banyak saja fatwa beliau tidak taklid pun kepada Imam Malik. Demikian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, murid yang sangat menyanjungi, menyayangi gurunya Imam Syafi'i rahimahullah taala, sedia maklum ketika beliau sudah sampai level mujtahid, banyak saja fatwa beliau berbeza dengan fatwa guru beliau. Tidak boleh lagi taklid. Adapun selain daripada mujtahid, imam ada BA, ada master, ada PhD bidang fiqh, usul fiqh, PhD bidang tafsir, bidang hadis, wajib bertaklid. Jadi ini yang mungkin ashabul fadilah ada sekali-sekala kena terangkan kepada masyarakat, kerana ada sudah masyarakat baru pandai baca terjemahan Quran hadis sudah nak berijtihad dia. Kata dia haram taklid. Akhirnya ijtihad dia merapu-rapu. Ya, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Baik. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin al-muayyad bil ayati wal alwadihati wa ala alihi wa sahbihi wa ilal manaqibil kamilatil wal fakhirati. Seterusnya selepas mukaddimah bismillah dan hamdalah, tentulah selawat dan salam ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kebelakangan ini pun ada segelintir yang seolah-olah memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dengan pandangan sebelah mata. Seolah-olah bagi dia ini hanya manusia biasa yang hanya ada kelebihannya dapat wahyu sahaja. Ya. Padahal bagi dia lah yang menjadi wasilah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dikatakan laula murabbi
ma araftu rabbi. Kalau tidak kerana pendidik aku Rasulullah lah. Al-murabbi al-a'zam. Murabbi yang paling agung, yang dengan wasilah baginda lah kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar makrifah. Wa ba'dahu, ini saya petik direct daripada isi kitab. Ketahuilah bahawasanya tiap-tiap mereka yang hendak mempelajari akan satu-satu ilmu itu, mahulah ianya, bahasa lama sikit bahasa tahun 50-an. Ianya mengetahui terlebih dahulu akan mabadi 10. Sama ada ilmu ukhrawi atau duniawi. Maknanya hatta nak belajar sains, nak belajar biologi, nak belajar fizik pun kena tahu apa takrif dia, siapa yang susun ilmu, apa subjek matter dia, apa tujuan dan seterusnya. Ya. Kerana mengetahui yang tersebut itu, mengetahui mabadi yang sebelum itu, menjadi seseorang itu faham akan faedah-faedah dan tujuan-tujuan satu-satu ilmu. Ya, kadang-kadang tujuan pun na'udzubillah min zalik sudah lari. Ya. Ada orang menuntut ilmu kerana nak berdebat. Ada orang menuntut ilmu supaya nanti dipanggil berceramah. Orang menuntut ilmu supaya boleh bersembang dengan para alim ulama dan sebagainya. Tidak, ya. Kita menuntut ilmu untuk mardatillah. Tapi kelebihan ilmu itu mendorong kita itu lebih bersungguh-sungguh. Juga dapat dikenal mana dia ilmu yang patut dipelajari dan mana yang tidak patut dipelajari. Kadang-kadang patut tak patut ni bukan tak patut secara mutlak. Tak patut lagi. Ya, baru nak berhijrah. Dulu sembahyang pun tak pandai. Ya, puasa pun ikut-ikutan saja. Baru nak berhijrah, terus belajar ilmu asbabun nuzul, terus diajar dia bidayatul mujtahid. Lah, bidayatul hidayah lah dulu. Bukan kata salah belajar ilmu-ilmu ini, tapi belum patut lagi pada masa tersebut. Apalagi ilmu-ilmu agama. Kerana ilmu-ilmu ini berpunca daripada Al-Quranul Karim dan Al-Hadithus Syarif. Mana-mana ilmu agama yang tidak berpunca dan beralas dengan Quran dan hadis, juga ijma' ulama, tiba-tiba dia melanggar ijma' ulama, dan juga membelakangkan kias yang makul. Ada zaman sekarang ni banyak orang buat kias yang batil. Ya, kias ma'al farik, bahkan orang yang ada PhD sendiri. Ya, ini pengalaman saya berdepan dengan orang-orang yang ada PhD. Tapi ini mesyuarat tertutup lah, tidak ada rakaman. Ada rakaman tapi tidak disebarkan. Saya bertanya kepada mereka kerana mereka ini termasuk golongan yang berpendirian bahawa haram bahkan syirik kalau kita istighatsah dengan Nabi SAW. Kita kata arisna ya Rasulullah, tak boleh, itu syirik, jadi kafir. Sebab Nabi dah wafat. Ataupun dengan wali-wali Allah yang telah meninggal dunia. Jadi saya tanya, ada tidak dalil? Sebab haram ni kan hukum. Hukum mesti terbina atas dalil. Ada atau tidak dalil yang mengharamkan istighatsah dengan orang-orang yang telah meninggal dunia? Maka yang berkenaan jawab, wih, dalil banyak dalam Quran semua. Dia kata tak apalah kalau lagu tu buat mai satu. Sampai habis mesyuarat satu dalil pun tak buat mai. Kok dia lupa Ustaz? Biasalah manusia lupa, yalah, boleh jadilah lupa. Tapi 14-15 orang pun dalam mesyuarat tu. PhD holder pun takkan pakat lupa habis, kata ada banyak. Jadi oleh kerana tak boleh bawa dalil, maka salah seorang berkata, kalau macam itu bolehlah kita pergi kat pokok. Pergi kat pokok, abang kat pokok tolonglah saya. Tapi dengan iktikad Allah yang beri. Tengok. Ini bukan kias yang makbul. Ini kias ghairu aqil. Ini kias orang yang tidak ada akal. Adakah wali Allah tu sama macam pokok? Sehingga kalau boleh minta tolong dengan wali Allah, maka based on the same premise, boleh minta tolong dengan pokok. Ini kias ma'al farik. Kerana minta tolong ni dua jalan. Jalan hakikat hanya kepada Allah. Jalan asbab boleh dengan makhluk yang Allah jadikan asbab. Adakah Allah jadikan pokok asbab pertolongan dengan cara kita pergi minta tolong lagu tu? Jadi kita jawab, tidak disyariatkan macam itu. Mana dalil? Jadi kata seri ya. Hang pun tak boleh bawa dalil juga. Nak bawa dalil apa? Barang sepakat. Dia pun tak kata boleh minta tolong dengan pokok, kita pun kata tak boleh minta tolong dengan pokok. Tapi yang tak syok kan, masyarakat tertutup, dihebohkan ustazku kata boleh minta tolong dengan pokok. Pula dah. Ini namanya fitnah. Tapi dia pun seronok. Dia kata ni ustaz yang bagi minta tolong dengan pokok. Sampai ke hamba Allah seorang tu pula, betul ke ustaz? Ustaz kata boleh sembah pokok pula. Fitnah macam tu. Once dia campak, ada orang akan ambil dan sebarkan. Jadi, dia mesti kias yang makul. Kerana kalau tidak terbina atas asas yang 4 ini, akan membawa kepada sesat sudahnya.
Sebagaimana yang didapati pada setengah orang yang jahil, bermacam-macam rekaan yang karut marut. Nauzubillah minha. Hang mengaji mana? Dah, aku dapat ilmu laduni. Oi, dan ilmu laduni tu bahan nafikan ilmu laduni ke? Tidak. Tapi ilmu laduni itu kan Allah kurniakan. Man amila bima alima auratahullahu ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan apa yang dia tahu, nanti Allah bagi dia ilmu yang dia belum tahu. Kena beramal dulu dengan apa yang dia tahu. Innamal ilmu bitta'allum. Hanya saja ilmu dengan jalan belajar. Ni terus-terus nak lompat pergi ilmu laduni. Tu yang jadi sesat. Tu yang jadi ilmu hakikat tak solat. Tu yang jadi solat pakai niat. Ya, hang dah solat dah. Dah, tak nampak pun. Aku solat dah pakai niat. Mana boleh pakai niat? Itu satu rukunnya. Rukun qalbi ada lagi rukun qauli, ada lagi rukun fi'li. Dia kata dalam hadis Nabi bersabda innamal a'malu binniyat. Oh, macam tu. Tapi atas saat hang makan, hang pulung betul-betul 2-3 pinggan. Kalau hang boleh makan pakai niat, bagus juga jimat beras. Beras duk mahal lah ni, bagi pinggan kosong hang niat je nak makan apa aku belajar hari ni. Untung lagi dah. Jadi ini semua membawa kepada sesat kerana daripada awal tidak berasaskan kepada hadis. Tadi hadis kok dia baca? Hadis sumber hukum. Cara berinteraksi dengan sumber menentukan hidayah ataupun sesat. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Jadi dengan contoh-contoh ada dalam Quran pun orang ramai jadi sesat. Dengan contoh-contoh ada dalam Quran pun orang ramai dapat hidayah. Apa beza dia? Beza bagaimana mereka berinteraksi dengan sumber hukum tadi. Baik. Jadi cara berinteraksi dengan sumber menentukan sesat atau dapat hidayah. Ya, Muhib Khawli yang difatwakan ajaran dia sesat lagi menyesatkan. Dia pun kata dia pakai ayat Quran juga. Lau aradallahu ayyattakhidha walada, dia kata. Kalau Allah nak ambil anak, lastafa min ibadihi man yasha. Jadi itu maknanya boleh Allah nak. Dan lau tidak semesti lau itu menunjukkan boleh. Lau ada kalanya menunjukkan mustahil. Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Kalaulah ada pada langit dan bumi tuhan-tuhan yang banyak. Maknanya tu, kalau Allah nak, Allah boleh jadikan tuhan banyak. Bukan. Ini dia rujuk ayat Quran juga. Tapi dia menafsirkan dengan cara yang tak betul. Jadi kalau Ustaz Al-Fadhil Ustaz Khairuddin ada pengalaman Ustaz Muhib berkuliah di surau, di masjid. Saya pun ada pengalaman di surau sebelah rumah saya. Masa tu nampak okey ya. Baca Quran pun sedap. Tapi tak qasidah lah time tu. Dia kata dia pandai qasidah. Saya perasan beliau mula berubah tahun 2020. Ada orang mesej saya melalui Facebook. Saya pun duduk live bahasa Facebook. Dia kata cuba Ustaz cek ni. Ustaz Muhib punya kuliah. Saya tengok lain macam dia sembang pasal bid'ah ni. Oh, siapa kata ada bid'ah hasanah, dia mengaku lebih pandai daripada Nabi. Oh, Imam Syafi'i mengaku lebih pandai daripada Nabi lah. Imam Nawawi mengaku lebih pandai daripada Nabi lah. Tapi masa tu dia quite okey lagi. Dia kata kita dalam agama ni kena ikut ulama. Kita kena faham agama ikut Imam Syafi'i, ikut Al-Qadhi Iyad, ikut Imam Nawawi. Oh, masya-Allah. Ada orang masuk dalam live dia kata Imam Nawawi pun kata bid'ah ni bukan maksud dia semua. Betul ya? Imam Nawawi qal hazal kalam, dia kata Imam Nawawi habaq lagu tu lah. Wah, hang tu ikut Imam Nawawi hang pun tak tahu Imam Nawawi habaq apa. Bukan dalam kitab yang terpencil, dalam Sahih Muslim. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dalalatun hadza amun makhsus wal muradu ghalibul bid'ah. Oh, dia kata ghalib bid'ah tu mana semua? Ni Arab apa ni? Arwah tuan guru tu kata Arab berduka. Arab apa ghalibul bid'ah? Semua ghalib tu mana kebanyakan. Kalau semua tidak disebut ghalib. Pada ghalib ada maghlub. Ada yang minoriti. Jadi kebetulan baru ni saya ada mesyuarat jawatankuasa pendengar hukum syarak negeri Pahang di sebuah hotel di Bukit Bintang. Esoknya tu saya kena bentang di Ipoh. Jadi nak bergerak daripada hotel ke Ipoh, mai satu orang dekat apa tu? Luar hotel tu, dia senyum, dia salam, dia perkenalkan diri dia. Rupanya dia cam saya mungkin melalui Facebook. Dia kata, Ustaz, saya lah orangnya yang naikkan Muhib. Saya menyesal sungguh apa yang berlaku pada dia. Facebook dia tu sayang buat dia tu. Sampai jadi popular dan sebagainya. Tapi tak sempat saya nak tutup.
dia lantik admin lain, admin tu pandai, dia kick saya. Jadi saya nak cepat, saya tak ada sembang panjang. Kalau di sembang panjang mungkin banyak lagi. Saya cuma nak tahu, saya kata yang sebenarnya Muhib ni dia taqiyah ke dia berubah? Sebab dulu lain. Dulu suka maulid, suka qasidah. Dulu kata Wahabi tak betul. Dulu kata bid'ah hasanah ada. Korang terbalik. Tadikah dulu taqiyah ke, dah dapat popular dia berubah, ataupun dia memang dulu macam tu, lepas tu dia berubah? Saya interested nak tahu yang tu. Dia cakap dia berubah. Jadi saya tanya macam mana dia boleh berubah? Dia kata tahun 2020 ada satu orang tokoh. Kalau sebut nama orang kenal, semua lah tokoh kan, nama pun tokoh. Dia kata nak jumpa Ustaz Muhib. Jadi saya kata tak usah pergi jumpa dah. Tak, Ustaz Muhib nak jumpa juga. Jadi Ustaz Muhib pergilah ke sana, ke tempat tokoh tu. Dia kata lepas jumpa tokoh tu sebulan saya tak dapat kontak dia. Lepas sebulan tu dapat kontak balik, berubah. Tapi tokoh tu pun dah berlepas diri pada dia. Tak mau ngaku dah Muhib geng dia. Istabarra alladhi tubi'u minal ladzi nattaba'u. Belum hari akhirat dah tabarruk tak mau ngaku dah. Akhirat lagi menjenuh dah. Ya, sebab tu kita nak pastikan ni. Sebab tu macam Al-Fadhil Ustaz Khadin kata tadi, kena ada yang berani menceburi dalam bidang akidah ni. Sebab kalau salah ikut, di dunia ni pun orang berlepas diri dah. Dengan sebab itu, hamba datangkan permulaan susunan hamba ini dengan yang tersebut itu, yakni mabadi yang 10, mudah-mudahan manfaat kiranya dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Seumpama memberi manfaat, ia dengan asalnya amin. Soalan. Jadi kitab Masailut Tauhid ini dalam bentuk soal jawab. Ya, ini uslub, bahkan uslub daripada Sayyidina Jibril alaihi salam, hadis yang masyhur bertanya tentang iman, tentang Islam dan ihsan. Kan Nabi SAW bertanya kepada Sayyidina Umar radhiyallahu, atadri manis sa'il? Umar hantau ke siapa yang tanya soalan tadi? Sayyidina Umar menjawab dengan penuh adab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Lalu Nabi SAW menjawab, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Hak tadi itu sebenarnya malaikat Jibril, dia mai nak ajak kepada hampa agama hampa. Padahal Sayyidina Jibril tak mengajar apa pun. Sayyidina Jibril tanya soalan, Nabi jawab. Dia tanya soalan, Nabi jawab. Berarti soal jawab adalah satu bentuk ta'lim. Ya, ta'lim boleh berlaku dalam bentuk ada soalan dan ada jawapan. Manakah yang dikatakan mabadi yang 10 pada ilmu tauhid? Jawapan iaitu pertama hadduhu, pengertiannya. Yang kedua maudu'uhu, hantarannya. Ini bahasa lama ya. Saya tak prefer guna istilah hantaran ni, tapi inilah istilah asal yang digunakan oleh almarhum. Mungkin sesuai ya pada zaman tersebut, tapi kalau zaman lalu disebut hantaran, orang dengan hantaran kahwin ni. Hantaran apa pula ni? Kemudian wadi' yang menghantarkan. Yang keempat ismuhu, apa nama ilmu. Yang kelima rayatuhu, tujuan ilmu. Yang keenam hukmuhu, hukum belajar ilmu ni. Yang ketujuh maksuduhu, tujuan yang lebih besar. Yang ke-8 istimdaduhu, ambilannya. Yang ke-9 nisbatuhu, bandingannya. Dan yang ke-10 faidatuhu, faedah ilmu. Yang pertama, dari mabadi yang 10. Soalan, apa dia hadnya? Hadduhu ilmu tauhid. Had ilmu tauhid itu pada lughah ialah ilmu yang diketahui dengan dia bahawa sesuatu itu satu. Ya? Bahkan menyatukan juga dipanggil tauhid. Ya? Tauhidul ummah, menyatukan umat. Pada istilah, ini penting, iaitu ilmu yang membahaskan beberapa aqaid, ikatan, simpulan-simpulan agama, yakni simpulan-simpulan keimanan yang didatangkan dengan beberapa dalil-dalil yang yakin. Dengan takrif sahaja, insya-Allah kita sudah boleh membenting masyarakat daripada syubhat yang dibawa oleh golongan-golongan yang keliru dan mengelirukan, yang mereka itu menjadikan ayat-ayat mutasyabihat sebagai sandaran untuk berakidah, sehingga mendakwa Allah Ta'ala bertempat dan tempatnya di atas arasy, Allah Ta'ala bertangan, berkaki dan sebagainya. Kenapa? Kerana memang dalam Al-Quran ada sebut yadullah. Dalam Al-Quran ada sebut wajhullah. Dan Al-Quran ada sebut istawa. Tapi berlaku kekeliruan dalam masyarakat sekarang. Saya dapat detect ni masa saya ceramah sempena Hari Malaysia, 16 September 2020 di Melaka. Lepas sepatutnya ceramah, AJK kata tak ada sesi soalan. Ceramah je lah kan. Kalau sesi soalan ni kuliah. Tapi tengah-tengah saya ceramah, AJK bisik. Dia kata, Ustaz,
macam mana ni, ada jemaah dia kalau boleh nak juga tanya soalan. Saya kata tak apalah, kita bagi ruang. Lalu lepas ceramah tu dia bertanya, dia kata, Ustaz, saya nak tanya soalan. Adakah saya jadi kafir kalau saya menetapkan istiwa bagi Allah Ta'ala? Itu soalan dia. Jadi, dan saya terkejut dengan soalan beliau. Jadi saya katakan, terbalik tu Tuan. Terbalik. Kalau Tuan menafikan istiwa tu, yang Tuan boleh jadi kafir. Kerana Tuan menafikan apa yang sabit dalam Quran hadis. Rupa-rupanya dalam pemikiran sebahagian masyarakat, yang berlaku khilaf, maaf ya kalau ada Wahabi kat sini, kadang-kadang Wahabi pun dapat tauliah juga. Sebab saya pun kadang-kadang ada masa interview tauliah tu, bau-bau macam Wahabi je dia ni. Tapi nak halang tauliah pun, katanya nak mengajar, ya. Kok mana tahu dia berubah lepas tu, ya, dia mengaji lagi, datang induksi dan sebagainya. Kadang-kadang orang tu dia bukan Wahabi pun. Tapi dia tak tahu kenapa Wahabi salah. Sebab dia diajar di universiti, bercarah bagi tahu macam tu, senior dia pun mengajar macam tu. Dia rasa itu yang betul. Lepas tu kalau tanya hang Wahabi, dia tak mengaku. Dia pun tak tahu tadi Wahabi. Sebab dia berfahaman sama seperti itu. Jadi kalau nak beza antara Ahli Sunnah dan Wahabi, bukan pada menerima atau menolak istiwa. Yang itu yang bermain dalam fikiran dia tadi. Dia fikir Wahabi terima istiwa, Asy'ariyah tolak istiwa. Jadi dia tahu saya sokong Asy'ariyah. Dia nak tahu kalau dia tetapkan istiwa, dia jadi kafir ke? Saya kata tidak. Asy'ariyah dan Wahabi dua-dua menetapkan istiwa bagi Allah Ta'ala. Yang berlaku perbezaan adalah pada menjawab soalan istiwa itu makna apa. Maka Ahli Sunnah wal Jamaah salafan wa khulafa. Salaf dan khulaf kalau di Ahli Sunnah wal Jamaah akidah dia sama. Sekarang orang main naratif, ni akidah salaf, ni akidah khulaf. Tidak. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ataupun akidah Ahli Bid'ah. Sebab kita semua adalah khulaf. Dan kita mengambil akidah daripada khalaf sebelum kita. Dan khalaf mengambil daripada khalaf sebelum dia. Akhirnya ada khalaf yang mengambil daripada salaf. Maka tidak akan ada pertentangan akidah salaf against akidah khalaf. Tidak. Dia adalah akidah ahli sunnah wal jamaah salafan wa khalafa against akidah ahlul bid'ah salafan wa khalafa. Ahlul bid'ah juga dia ada salaf dia yang dia ikut. Jadi akidah ahli sunnah wal jamaah salaf dan khalaf adalah akidah tanzih. Dalam memaknakan istiwa, dia akan membawa kepada mensucikan Allah daripada sifat kekurangan dan mensucikan Allah daripada menyerupai makhluk. Cuma beza pendekatan. Kebanyakan salaf, pendekatan mereka adalah takwil ijmali. Alih makna secara umum saja atau dikenali juga sebagai tafwid. Maknanya apa makna istawa? Wallahu a'lamu bimuradihi. Allah lebih tahu maknanya. Itu salah satu pendekatan salaf. Ataupun istiwaan yaliqu bihi jalla jalaluhu. Istiwa Allah tu istiwa yang layak dengan Allah. Macam mana tu? Wa su'alu anhu bid'ah kata Imam Malik. Tanya macam mana tu bid'ah yang terkeji. Jadi kalau khalaf kebanyakan, saya gunakan istilah kebanyakan kerana ada juga salaf yang takwil tafsili, yang bagi satu pengalihan secara terperinci. Salah. Tapi dialih secara terperinci. Dan ada juga khalaf yang tafwid. Tak bincang makna. Tapi kebanyakan khalaf menerima takwil tafsili. Apa maksud menerima takwil tafsili? Takwil di situ makna apa? Takwil dalam Quran dengan makna tafsir. Dalam hadis makna tafsir. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu tafsir makna daripada ayat mutasyabihat kecuali Allah. Allahumma faqihu fid din wa alihu ta'wil. Ya Allah ajar pada beliau ni ta'wil, yakni ajar pada beliau tafsir. Tapi ta'wil yang kita maksudkan di sini adalah ta'wil istilahi. Sarful lafzi an ma'nahu zahiril mutabadir ila zihni ila ma'nan akhara li dalilin yaqtadi hadzal sarf. Ta'wil di sini maknanya sarf, alih sesuatu lafaz daripada makna zahir dia, makna yang literal, yang cepat datang dalam otak seseorang bila sebut perkataan itu, itulah makna yang mula-mula datang, tapi dialih bukan makna itu kepada makna lain. Kenapa pula alih? Sebab ada dalil yang menuntut dialih. Kan contoh yang biasa diberi, kalau ra'aitu asadan, berarti saya melihat seekor binatang iaitu singa. Tapi kalau ada indikasi bahawa bukan singa, binatang, iaitu ra'aitu asadan yakhtubu alal mimbar, aku telah melihat seekor singa sedang berkhutbah di atas mimbar,
Maka oleh kerana binatang tidak berkhutbah di atas mimbar, ia menjadi dalil bahawa yang dikehendaki bukan binatang singa, tetapi manusia yang ada ciri-ciri kesingaan. Macam orang lelaki lah, suami yang solehah. Suami solehah nak keluar minum, minta izin isteri dulu. Mohlah kita mengerti, tunggulah dulu, singa tak tidur lagi ni. Singa apa yang tak tidur? Bini dia panggil singa rupanya. Cengeng macam singa. Jadi kalimah bahasa apa pun, dia ada yang hakiki, dia ada yang majazi. Jadi menolak majaz dalam Al-Quran adalah menolak Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Isi Quran itu bukan bahasa Arab. Jadi hati-hati. Baik, jadi mereka menerima makna-makna istawa yang tidak bercanggah dengan akidah. Kan kita tahu istawa ni kalimah mushtarakah, satu perkataan dikongsi makna. Bila dikongsi makna, maka disitulah datangnya zonniyah. Saya ikut Quran Ustaz, apa masalah? Ni Quran, takkan tak boleh jadi dalil dalam akidah pun. Ar-Rahman Istawa tu Quran dah. Betul. Al-Quran qat'i. Tapi qat'i apa? Qat'i as-subut. Maknanya, kan dia ada dua persoalan. Soalan yang pertama, hak ni betul ke daripada Nabi ni? Maka Al-Quran semuanya mutawatir. Al-mutawatir yufidul qat'ah. Memang confirm. Tak boleh kita pertikaikan ni ayat Quran ke bukan ni? Tak boleh. Demikian kalau hadis yang mutawatir, confirm daripada Nabi SAW. Sebab itu para ulama mengatakan, menolak hadis mutawatir boleh bawa kepada kufur. Kalau sahih saja tidak mutawatir, berdosa. Jadi, mutawatir ni dah yakin. Habis kenapa Ustaz kata tak boleh jadi dalil dalam akidah? Ni dalil, beberapa dalil-dalil yang yakin, okey dah tu? Tidak. Itu baru satu sudut. Sudut yang kedua adalah ad-dilalah. Sesuatu lafaz dalam Quran hadis itu menunjuk kepada makna apa. Pada sudut itu, kedua-dua Quran dan hadis mengandungi dilalah yang qat'i dan juga mengandungi dilalah yang zonni. Jadi bila dia tak belajar ilmu dilalah, itu yang dijadikan ayat mutasyabihat dalil dalam akidah. Siapa yang belajar ilmu dilalah, lafaz menunjuk kepada makna, dia akan faham bahawa lafaz menunjuk kepada makna itu secara umum dua. Satu menunjuk secara jelas, terang. Satu menunjuk secara tidak jelas. Wuduh dan khafa. Yang wuduh ada 4 level. Yang terang biasa-biasa namanya az-zahir. Lebih terang pada az-zahir namanya an-nas. Lebih terang pada an-nas namanya al-mufassar. Lebih paling terang sekali namanya al-muhkam. Muhkam tu dah tak ada takwil-takwil lagi. Memang confirm lah itu makna dia. Sementara yang khafa, yang kabur pun 4 level. Yang kabur sahaja namanya al-khafi. Yang lebih kabur lagi daripada itu namanya al-mushkil. Yang lebih kabur lagi namanya al-mujmal. Yang paling kabur sekali, yang paling tak jelas sekali namanya al-mutasyabih. Tiba-tiba ada golongan menjadikan al-mutasyabihat sebagai dalil akidah. Yang paling tak jelas makna dia. Bahkan kalau dia pegang Quran, dia tak akan buat macam itu. Ayat 7 surah Ali Imran sudah memadai sebenarnya untuk menyelesaikan polemik Allah Ta'ala, Allah turun ke langit dunia lagu mana, tangan Allah tu macam mana. Dah cukup. Sebab dalam Al-Quran Allah berfirman, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Dialah Allah yang menurunkan kepada kamu Alkitab, yakni Al-Quran. Daripada Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamat. Hunna umul kitab. Yang muhkamat itulah menjadi induk kepada Al-Quran, yang menjadi tonggak dan pegangan. Wa ukharu mutasyabihat. Ada lagi? Apa yang ada bunyi-bunyian Jadi yang mutasyabihat ini ayat Quran juga. Wa ukharu itu maknanya minal kitab. Ayat Quran juga. Wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun. Allah cerita terus. Ada dua kelompok manusia yang berbeza cara mereka berinteraksi dengan ayat mutasyabihat. Orang yang hati-hati mereka itu ada zaid, bengkok, cenderung pada sesat, apa dia buat? Fayattabi'una ma tasyabaha min. Dia akan ikut yang sama-sama ada. Padahal yang jelas ada. Laisa kamitslihi syai'un ada. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad ada. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin ada. Yang jelas, yang sepakat pun. Kalau kita tekan kawan-kawan kita yang Wahabi ni, kamu kata Allah super makhluk ke? Ya mana ada? Kamu je yang bayangkan macam tu. Saya kata Allah ada tangan, tangan Allah tak sama macam tangan makhluk. Dia masih juga bersetuju bahawa Allah tak sama macam makhluk.
Itu dah muhkam. Tapi kenapa dia ikut yang mutasyabihat? Ibtigha'al fitnah, nak cari fitnah pergaduhan, pertikaian, wa ibtigha'at ta'wili, nak cari juga tafsir. Padahal kalau dia betul dan ikut akidah salah, dia tafwid. Istawa itu maknanya Allah yang tahu. Kenapa kamu memaknakan dengan makna bertempat? Dengan makna duduk? Itu maknanya ibtigha'at ta'wili. Tapi orang yang rasifuna fil ilmi yaquluna anna amanna bihi kullun min indi rabbina. Setiap satu pun daripada Tuhan kami. Kalau kita main ayat mutasyabihat dengan makna yang zahir, berarti seolah-olah yang muhkamat itu bukan ayat Quran. Kita telah membatalkan yang muhkamat kerana asyik bermain dengan yang mutasyabihat. Saya terpaksa pause di sini panjang sedikit walaupun baru bab ta'rif, kerana ini yang disebarkan dalam masyarakat. Asy'ariyah diperli seolah-olah Asy'ariyah itu minoriti yang sesat. Padahal majoriti ulama hadis, fiqh, tasawuf, tafsir, sejarah, pahlawan-pahlawan Islam yang terbilang, pemimpin-pemimpin sultan yang adil, Asy'ariyah. Sultan Muhammad Al-Fatih, Asy'ari. Panglima Salahuddin Al-Ayyubi, Asy'ari. Tapi sekarang oleh kerana mereka ni adalah the vocal minority, kita pula the silent majority, segan. Malaslah nak berdebat, saya orang sufi Ustaz. Orang sufi tak suka jadal. Memang jadal yang mazmum orang sufi jauhi. Ustaz Saudi dah sabar tadi, benda-benda yang remeh orang sufi tak maulah berbalah benda-benda remeh. Tak? Tapi kalau sampai benda akidah, wajadilhum billati hiya ahsan. Hendaklah kamu mujadalah, berjidal dengan mereka tapi dengan yang lebih baik. Bukan name calling. Saya banyak juga yang datang dalam Facebook, siapa yang nak stres boleh singgah Facebook, tak aku baca ruangan komen. Oh, macam-macam. Ada yang name calling lah. Dia kata ni Pak Cik Ungka. Saya nama saya Engku. Jadi dia tukar jadi Ungka. Habis saya nak hujah macam mana? Wajah dia. Dia kan saya nak kata, "Weh, hang kata aku Ungka, hang monyet." Tak selesai lagu tu. Tu bukan wajah dia lebih dari hiasan. Ignore je lah. Paling-paling saya ban. Saya tengok juga. Kalau dia genuine account, saya bagi masa dulu. Kalau fake, cepatlah saya ban. Baik. Jadi, kat ta'rif saja kita sudah boleh membenting masyarakat bahawa akidah tidak akan terbina atas ayat-ayat mutasyabihat. Kerana akidah ini standardnya yakin. Berbeza dengan fiqh masih dicukupi dengan ghalabatuz zon. Masih memadai dengan berat sangkaan. Seumpama kita solat menghadap kiblat di Perak, mana nak yakin? Tapi ada pula orang dah di depan Kaabah pun dia tengok atas lagi. Saya masa pergi haji baru ni dengan kawan-kawan. Dia satu hari tu kita buat program kat bilik hotel. Bilik hotel menghadap Kaabah. Jadi nak semayanglah sama-sama kita. Masih tengok anak panah lagi. Saya kata tengok anak panah apa tu? Kaabah depan tu. Dah yakin nak tengok yang tak yakin buat apa? Ya. Tapi kalau kita di Ipoh ni maknanya kita yakin. Habis tak sah lah kita semayang. Sah pasal ghalabatuz zon. Berat sangkaan. Tapi akidah dia mesti yakin. Kalau madlul dia mesti yakin, ad-dalil min bab aula. Mana boleh dalil yang tak yakin menunjuk pada yang yakin. Ya, kalau kita tanya orang tu, macam mana jalan daripada Ipoh ni nak ke Kuala Kangsar, macam mana? Dia kata, kawin pun tak biasa. Ni kawin baru sampai maghrib. Tapi dia mau terah lah, kok tupas dia mau belok sini dan mau pergi setengah. Siapa kali? Kita dengar macam tu, agak-agak kita confident tak? Yang dalil yang menunjuk pun tak confident, yang ditunjuk lagi tak confident. Sebab itu dalil dalam akidah mesti yakin. Baik. Jadi kalau, dari segi bahasa, hadduhu tu mungkin bahasa modernnya lebih sesuai, kita kata ta'rif. Apa ta'rif ilmu tauhid? Apa definisi ilmu tauhid? Baik, apakah hantaran ilmu tauhid ini? Hantarannya adalah zat Allah Ta'ala dan zat segala para Rasul SAW, iaitu daripada barang yang wajib dan yang mustahil dan yang harus pada hak Allah Subhanahu Ta'ala. Ini hantaran dia. Begitu juga pada hak segala Rasul SAW, maknanya daripada sudut wajib, mustahil dan harus. Ya. Di sini saya nak tekankan bahawa hantaran ini kalau pada pandangan saya lah, dalam konteks moden, mungkin kita boleh terjemahkan topik. Tauhid ni topik dia apa? Apa subjek matter dia? Apa subjek perbincangan dia? Kan tu lebih mudah orang moden ni faham berbanding kalau hantaran. Ya. Tapi di sini, bila kita sebut zat Allah Ta'ala daripada segi wajib, mustahil dan harus, kat sini pun sudah ada orang yang, saya sebut selalu penyakit ni. Penyakit BBAK ni. Penyakit biar bodoh asal confident. Jadi dia kata macam mana sifat 20 dia tu?
Sifat yang wajib bagi Allah. Siapa yang boleh mewajibkan pada Allah Ta'ala? Oh, jam lah. Siapa yang mewajibkan kita solat? Allah. Siapa yang mewajibkan kita puasa? Ya Allah. Siapa yang mewajibkan dua sifat atas Allah? Bang, itu bukan wajib syarak. Yang abang cakap mewajibkan tu hukum syarak. Khitabullah al-muta'alliqu bi'af'ali mukallafin imma bit-talab wa bit-takhir. Itu hukum syarak. Yang kita cakap ni hukum akal. Wajib di sini berarti sesuatu yang akal tidak boleh terima isbat. Akal tak boleh terima. Kalau kata ada, akal kata tak mungkin. Mesti tak adanya macam itu. Itu namanya wajib. Adapun lawannya, akal tak boleh terima nafi. Maaf, terbalik. Yang wajib, akal tidak boleh terima nafi. Akal kata mesti ada. Mustahil lawannya. Akal tak boleh terima isbat. Kalau kata ada, mustahil. Itu yang dia tak faham tu. Tu yang dia kata kalau, Allah maha berkuasa. Allah maha berkehendak. Atau kalau Allah berkehendak, apa Allah tak berkuasa melahirkan anak pula? Tu orang perempuan tu kan makhluk Allah. Orang perempuan boleh beranak elok je pun. Takkan Allah yang cipta orang perempuan tak boleh beranak? Itulah logik yang kata malaikat boleh turun. Takkan Allah cipta malaikat tak boleh turun? Dia tak boleh beza benda mustahil. Anak bagi Allah tu mustahil. Kudrah tu datang ta'alluq tadi. Ta'alluq kudrah hanya dengan barang yang mungkin. Adakah boleh Allah Ta'ala menciptakan satu orang bayi daripada ibu bapa yang dah lanjut usia? Suami dah umur 100. Isteri dah umur 95. Tahu-tahu pergi overseas balik isteri mengandung. Harus atau tidak berlaku? Aklan jaiz. Adatan mustahil. Adatnya mustahil. Hamba Allah tu dah menopause 40 tahun nak beranak macam mana lagi. Tapi dari segi harus akal. Jangan kata ibu bapa yang dah tua, yang tak ada bapa pun Nabi Isa AS Allah ciptakan. Yang tak ada mak pak pun Allah ciptakan Nabi Adam AS. Jadi dia tak faham istilah wajib di situ adalah wajib akli. Maka jangan asatizah pun tak faham. Buat asatizah yang akan berdepan. Masyarakat dengar tu, ustaz doktor tu hamba kata siapa pula yang wajibkan sifat 20 pada Allah Ta'ala? Jadi kalau kita pun tak faham, dia juga mengajar tadi 3 dah senang. Jam. Baik. Siapakah yang menghantarkan ilmu ini? Yang menghantarkan ilmu ini ialah Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi rahmatullah alaihima serta pengikut-pengikut keduanya. Pengikut-pengikut di sini adalah ulama, bukan orang awam. Pengikut ni yang menyusun ilmu ni adalah ulama bermazhab Asy'ariyah. Baik, pasal apa pula ilmu ni daripada Imam Abu Hasan Asy'ari? Patut ilmu daripada Nabi lah, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jawab, memang hakikatnya ilmu ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tapi kan berlaku pertikaian, bid'ah mula timbul. Hak ni kata tak ada takdir Allah Ta'ala. Kalau ada takdir, tak adil lah Allah. Jadi dia menafikan takdir. Ada yang kata kalau hak takdir hak baik, okey lagi. Takdir yang buruk tu tak mungkin lah Allah Ta'ala takdirkan. Jadi dia timbul pula bid'ah, bahagi-bahagikan takdir. Ada pula satu jenis bid'ah menyalahkan takdir. Dia kata buruk baik daripada Allah Ta'ala belaka. Jadi kalau saya tak semayang pun janganlah marah saya. Allah dah takdir saya tak semayang. Tu tuan-tuan nak buat macam mana? Saya nak hujah macam mana tu? Wajadilhum macam mana? Saya cadangkan kalau bukan ni, tampar je. Kalau kita buah menampar, ada dia suka. Mesti dia marah. Dia kata, ustaz apa rupa ini? Ustaz kena berdakwah bil hikmah. Bukan tampar orang macam ni. Sabar bang. Allah dah takdir kalau saya tampar abang. Lama-lama dia fikir-fikir bengkok juga pipi aku. Tak selesai nyalahkan takdir. Jadi kalau dia faham, takdir itu bukan hak kita, hak Allah. Hak kita ni taat pada perintah Allah. Kita ambil tahu perintah Allah. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa Allah larang. Terlanjur kita taubat. Bukan salahkan takdir. Jadi bila timbul macam-macam bid'ah ini, bangkitlah dua orang tokoh ini mempertahankan akidah Rasulullah SAW yang sebenar. Tapi cara tu biarlah sesuai dengan zaman. Zaman tu Mu'tazilah kuat. Dia ni pandai berucap secara akal, cara falsafah. Jadi nak kalahkan dengan senjata yang sama. Akhirnya tergolek Mu'tazilah mati macam tu je. Asalnya Mu'tazilah naik dengan sokongan politik. Asy'ariyah kalahkan Mu'tazilah dengan kekuatan hujah. Dan jangan terpedaya dengan soalan bodoh tapi confident. Kaum orang ni fiqh mazhab Syafi'i. Bagi hair pula akidah Asy'ari ni. Apa ni kata Imam Syafi'i akidah tak bagus ke? Ada soalan macam tu. Berlambak dalam Facebook. Fiqh Syafi'i. Main tak akidah, ikut Asy'ari. Dah habis tu beza ke akidah Asy'ari, akidah Syafi'i? Tidakkah sama akidah tanzih?
Tidak akan sama-sama menetapkan sifat bagi Allah Ta'ala. Tidak akan sama-sama menafikan tasbih pada Allah Ta'ala. Kan sama. Habis kenapa tak ikut Imam Syafi'i? Ikutlah tu. Dia kata lawak, dia kata, ada ustaz kata, Imam 4 mazhab ni akidah Asy'ariyah. Oh, dia kata kelakar. Pasal Imam 4 mazhab hidup dulu. Macam mana pula jadi akidah Asy'ariyah? Saya kata betul dia habaq. Dia kata akidah tu akidah Asy'ariyah kan sama. Bukan dia kata, kalau dia kata Imam 4 mazhab Asy'ariyah tak betul lah. Imam 4 mazhab hidup dulu. Asy'ariyah ni mana yang ikut Imam Abu Hasan Asy'ari. Takkanlah ikut Imam Abu Hasan Asy'ari pas dah dia hidup dulu. Macamlah orang kata Imam Ibn Taymiyah tu Wahabi kata dia. Siapa yang kata? Ustaz Salman dah itu kan. Dalam dialog. Dia kata Wahabi pun terima ya qazah. Imam Ibn Taymiyah. Saya kata Imam Ibn Taymiyah bukan Wahabi. Oh ya ke dia kata? Dah Imam Ibn Taymiyah hidup 400 tahun sebelum Wahabi muncul. Macam mana dia jadi Wahabi? Habis orang selalu sebut nama dia. Pasal dia idola Wahabi. Jadi samalah akidah Imam Ibn Taymiyah tu, akidah Wahabi sama. Pasal Wahabi tiru dia. Jadi samalah akidah Imam 4 mazhab ni, akidah Asy'ariyah. Ada ke akidah Asy'ariyah yang bercanggah dengan akidah Imam 4 mazhab? Wujud kidam bakok tak ada ke bercanggah? Kan tak ada. Jadi itu yang saya perlu highlight. Yang seterusnya berkaitan dengan wadih penyusun ilmu itu, dia berkata Imam Abu Hasan Asy'ari ni dia ada 3 fasa. Fasa pertama tu dia Mu'tazilah. Dia terpengaruh dengan Mu'tazilah. Bapa tiri dia pun ulama besar Mu'tazilah, Al-Jubai. Lepas tu lepas dia bersoal jawab dengan pak tiri dia ni, dia buang Mu'tazilah, tu fasa kedua dia. Itu dalam fasa Kulabiyah. Dia ikut Imam Ibn Kulab. Tu tak betul gitu. Tu akidah tu masih akidah ahli kalam. Fasa ketiga tu dia kembali kepada akidah salaf. Akidah salaf dia macam mana? Macam kami je lah. Yang dilabel Wahabi ni. Jadi kamu orang ni yang ngaku Asy'ariyah ni, sebenarnya akidah kamu tu tak sama. Yang kami yang dituduh Wahabi ni sama macam Imam Abu Hasan Asy'ari. Pasal dia kembali pada akidah salaf. Baik. Macam mana nak jawab? Baik. Yang sepakat, yang fasa pertama sepakat. Bahawa beliau pernah terpengaruh dengan akidah Mu'tazilah. Kemudian juga masyhur bahawa beliau declare, beliau membuang, berlepas diri daripada akidah Mu'tazilah. Dan memang beliau berguru dengan Ibn Kulab. Al-Imam Ibn Taymiyah sendiri mengaku kalau Ibn Kulab itu ahli sunnah wal jamaah. Idola Wahabi sendiri mengaku kalau Ibn Kulab itu ahli sunnah. Habis, kenapa yang dalam kitab yang terakhir tu, apa nama dia? Ya? Al-Ibanah. Kenapa dalam kitab Al-Ibanah Imam Abu Hasan Asy'ari dah berubah? Baik. Di sini kita perlu faham, dia hanya ada 2 fasa. Satu fasa Mu'tazilah dan satu lagi fasa Ahli Sunnah wal Jamaah. Dalam fasa Ahli Sunnah wal Jamaah ini, kalau kita itu menerima, sebagian dia tidak menerima Al-Ibanah sebagai hasil tangan Al-Imam Abu Hasan Asy'ari. Tapi yang menerima pun tentu ada hujah juga. Jadi kalau kita menerima, berarti bukan dia kembali kepada akidah salaf dengan erti dia ikut Wahabi. Bukan. Tetapi pendekatan saja berbeza. Pendekatan awal banyak mengambil pendekatan kalam, berhujah, berdebat, ini makna. Dan pendekatan yang kedua banyak mengambil pendekatan tafwid, iaitu serah kepada Allah Ta'ala makna sebenar. Bukan berakidah tashbih macam Wahabi, tidak. Tidak pernah Imam Abu Hasan Asy'ari berakidah dengan akidah tashbih. Jadi kena hati-hati ya. Dakwaan 3 fasa ni kadang-kadang boleh mengelirukan. Kita rasa macam kita pula tertinggal. Oh, kita ni masih fasa kedua. Tidak demikian. Apakah namanya ilmu ini? Ini mudah je lah. Tak payah babalah lah. Kamu orang nasib belajar tauhid. Sekali-sekali belajarlah akidah pula. Tak payahlah macam tu. Ini nama-nama yang berbeza. Ilmu kalam, ilmu sifat, ilmu suluddin. Tadi Ustaz Fadil sebut dari fiqhul akbar. Maka semuanya ini ialah nama bagi ilmu tauhid juga. Baik. Nama yang pelbagai boleh menunjukkan kepada makna yang satu. Maka adalah kaedah la musyahata fil istilah. Tak perlu nak bertikai, nak bergaduh semata-mata penetapan istilah. Contoh, masalah pada tauhid 3 bukan masalah pada istilah tu. Jadi kadang-kadang mereka kata apa salahnya? Rububiyah uluhiyah ni bukan Imam Ibn Taymiyah pertama orang guna. Dulu zaman salaf dah guna istilah ni. Istilah tak ada masalah. Masalahnya adalah dimaksudkan istilah tu apa? Rububiyah tu tak ada masalah. Kamu nak mengatakan mengesakan Allah sebagai yang mencipta, yang menghidup, mematikan, beri rezeki, bagi sembuh penyakit, tidak ada yang lain melainkan Allah Ta'ala semata-mata, tak ada masalah. Dalam pengajian sifat 20 dinamakan wahdaniyatul af'an, keesaan pada perbuatan.
Ni beza ni, kita kena balah lah. Tak ada perlu. Kamu orang nak panggil tauhid rububiyah, kami orang nak panggil wahdanatul af'al, tak masalah. Masalah bila kamu orang kata tauhid rububiyah ni orang musyrik sembah berhala Abu Jahal Abu Lahab pun ada tauhid rububiyah. Itu masalah. Tapi ayat Quran ada. Ayat Quran tu siapa ulama salaf yang faham gitu. Kamu kan slogan dia orang ni macam itu. At-tamassuku bil Qur'ani was sunnah ala manhaji salafil ummah. Berpegang teguh dengan Quran dan sunnah ikut manhaj salaf. Baik. Salaf mana yang memahami wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah adalah dalil orang musyrikin bertauhid. Ada? Cuba apa? Ulama salaf mana? Jangan jadi macam Ustaz Saman tadi. Kita tanya ulama salaf, dia kata Ibn Aqil. Ibn Aqil bukan ulama salaf. Dahlah bukan ulama salaf. Bukan dah dia antara ulama yang mengharamkan istighosah pun. Al-Imam Ibn Aqil sendiri beristighosah dengan Nabi SAW. Jadi tidak ada ulama yang memahami, ulama salaf lah ya. Awal-awal tokoh yang memahami demikian adalah Al-Imam Ibn Taimiyah, diikuti oleh golongan Wahabi. Kononnya orang musyrikin bertauhid juga, tapi tauhidnya tauhid rububiyah. Tidak. Ini didustakan oleh hujung ayat itu sendiri, fa anna yufakun. Lalu selepas mereka dah mengaku Allah yang cipta langit bumi, ke manakah mereka dipalingkan? Ai ila syirki. Mereka masih syirik lagi. Sebab itu dalam surah Hud Allah rakamkan kata-kata orang musyrikin, innaqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu. Kami bukan nak haba apalah wahai Hud. Nak habanya kamu ni dah dikenakan penyakit gila oleh sebahagian daripada berhala-berhala kami. Jadi orang musyrik dia tetap berakidah berhala mereka itu boleh mendatangkan manfaat dan mudarat. Itu bukan tauhid. Tauhid uluhiyah tak ada masalah. Mengesahkan Allah sebagai satu-satunya yang disembah. Beribadah hanya kepada Allah semata-mata. No problem. Kamu nak namakan itu sebagai tauhid uluhiyah. Tetapi bila mana kamu mendakwa tawassul, tabarruk, istighosah, itu orang menyebabkan orang jadi syirik, itu tidak benar. Belajar asma' wa sifat, kita belajar asma' wa sifat, nama Allah dan sifat Allah. Tapi kalau atas nama asma' wa sifat kamu menjadikan ayat mutasyabihat itu pembatalan kepada ayat muhkamat, maka itu tertolak. Apa tujuan ilmu tauhid? Tujuannya itu dapat membezakan antara i'tiqad yang binasa dan i'tiqad yang sah. Tujuan belajar yang binasa untuk dijauhi. Tujuan belajar yang sah tentulah untuk dipegang dan diyakini. Sebab orang dia kata, tak maulah belajar benda-benda macam ni. Banyak betul pun. Ya, memanglah kita belajar tu benda tu kita tahu tak betul. Tapi untuk supaya kita terang pada orang, dijauhi. Benda macam ni salah. Akhirnya tu orang tak tahu. Minta maaf lah ya. Mungkin yang berkenaan ada dalam dewan. Kan saya tanya, kalau Allah berkehendak, adakah Allah boleh melahirkan anak? Kalau Allah berkehendak, boleh lah. Saya tak nak, patutnya saya tak luluhkan tu, tauliah. Benda basic tu. Tapi tak luluhkan, nama Allah nak mengajar Quran, nak mengajar apa. Jadi saya terangkan lah. Yang berkenaan tu tahulah siapa dia. Harap kemaskan balik bab ini. Bab hukum akal, bab ta'alluq. Jangan pandang sebelah mata pada ilmu Tauhid sifat 20 ni. Ya. Yang mana i'tikad yang sah dan binasa? I'tikad yang sah itu adalah i'tikad ahli sunnah wal jamaah, dan i'tikad binasa itu adalah i'tikad qadariyah, jabariyah dan mu'tazilah ala sabilil misal. Bukan makna ala sabilil hasri. Makna tiga aliran ni saja sesat, tidak. Ini yang dominan satu masa dahulu dalam membincangkan takdir Allah in relation kepada perbuatan manusia, af'alul ibad. Pecah kepada 4. Ya, yang utama. Tapi ada lagi lah. Jahmiyah. Kita Asy'ariyah dituduh Jahmiyah. Padahal Jahmiyah berakidah Allah bertempat di mana-mana. Kita ahli sunnah wal jamaah berakidah Allah wujud, tidak ada tempat. Pasal yang menjadikan tempat ni adalah Allah yang ciptakan. Ya, Arash. Cuba tanya orang Wahabi, dia kata Allah bertempat atas Arash. Arash tu makhluk ke tak? Mana kamu kata Allah bertempat atas makhluk? Itu kan i'tikad al-hulul. Kamu juga tolak i'tikad al-hulul. Yang kata Tuhan dalam poket je. Tuhan maha berkuasa, apa masalah nak masuk dalam poket saya? Itu yang kata Al-Imam Ibn Taimiyah dipegang oleh Wahabi sampai sekarang tu. Kalau Allah berkehendak, Allah boleh lastaqarra. Allah akan menetap atas sayap nyamuk. Padahal itu mustahil. Allah berada pada makhluk. Kalau dia kata Arash bukan makhluk, awal lagi dah hanyut. Allah bukan Arash bukan makhluk, syirik.
Dah lah, arah makhluk dah juga. Habis itu, makhluk apa makna? Makhluk makna Allah cipta. Maknanya sebelum Allah cipta, arah tak ada. Atau Allah macam arah juga kah? Sebelum arah ada, Allah tak ada juga. Mana mungkin? Allah tidak wujud, tidak ada permulaan. Berarti sebelum ada arasy, Allah wujud. Maka wujud Allah tanpa arasy, tanpa langit, tanpa syurga, tanpa neraka, pasti, yakin. Adakah selepas Allah mencipta arasy lalu berubah Allah menjadi bertempat? Mustahil. Tapi pada masa itu bukan isu itu ya. Isunya adalah tentang takdir Allah Ta'ala. Jadi macam mana cara i'tiqad yang empat? Ahli Sunnah wal Jamaah berpegang bahawa tiada memberi bekas oleh sesuatu daripada sebab yang beradat dan af'al baharu yang ikhtiari. Hanya yang berbekas itu Allah Ta'ala juga. Kalau kita maintain bahasa ni, insya-Allah student akan cepat sikit. Pasal dia tak faham apa ni. Tiada memberi bekas oleh sesuatu daripada sebab yang beradat dan af'al baharu yang ikhtiari. Jadi kita permudahkan. Apa saja yang kita lihat depan mata, ya, makan. Kalau tahu kenyang, hakikatnya makan bukan yang mengenyangkan. Yang mengenyangkan adalah Allah. Kita nampak bersentuh dengan api hangus. Hakikatnya bukan api yang menghanguskan, Allah yang menghanguskan. Jadi itu namanya sebab yang beradat. The common cause, orang putih kata. Cause and effect. Cause ni satu benda yang berlaku dulu. Effect satu benda yang berlaku lepas tu. Lepas kita makan rasa kenyang. Jadi kita kata kenyang sebab makan. Itu hukum adat. Hukum akal mengatakan yang mengenyangkan adalah Allah. Tapi kalau orang lain, Qadariyah dia kata tidak. Memang nasi itulah mengenyangkan. Tabiat nasi itu mengenyangkan. Memang api lah membakarnya. Pasal memang tabiat api itu membakar. Maka yang seperti ini tidak ada khilaf ulama tentang kufurnya. Ini golongan tabi'iyah. Bahkan akan pergi pada satu tahap alam ni jadi dengan sendiri. Alam dulu tak ada, tapi nature dia tu tukar, Allah jadi nature, mother nature dia. Jadi ulama tidak khilaf ini kufur. I'tiqad Jabariyah tidak ada bagi hamba usaha dan ikhtiar yang tadilah, yang bila tak semayang dia kata macam mana Allah dah takdirkan saya tak semayang, macam tu. Memang hakikatnya macam itu, buruk baik daripada Allah. Tapi salah bid'ah sayyi'ah dalalah untuk kita itu menyalahkan takdir Allah. Nabi tak mengajar kita menyalahkan takdir Allah. Mu'tazilah pula, dia bab ini dia ringan sedikit. Dia kata hamba itu memberi bekas dengan kuat yang dijadikan oleh Allah Ta'ala padanya. Yakni memberi bekas perbuatan hamba yang ikhtiari. Jadi ulama khilaf. Sebahagian kata kufur juga. Contoh macam api tadi. Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah ciptakan api, Allah juga yang ciptakan terbakar. Qadariyah kata Allah ciptakan api, terbakar tu memang tabiat api, membakar. Jadi yang membakar tu api. Mu'tazilah kata Allah ciptakan api. Malah Allah ciptakan pada api itu satu kekuatan membakar. Dengan kekuatan membakar itulah Allah, maka api membakar. Maka yang kata kufur dia kata berbeza. Yang kata api membakar, dia kata makhluk Allah juga membakar. Yang kata kekuatan yang Allah cipta tu, dia kata makhluk juga membakar. Maknanya dia isbatkan kuasa itu pada makhluk. Kufur lah. Yang kata tak kufur kerana dia masih nisbah kepada Allah. Jadi ada ragu-ragu di situ. Bila ragu-ragu, kita tarjih sebelah tidak kufur. Sebab dia kata dengan kekuatannya Allah ciptakan. Kan dia masih nisbah kepada Allah Ta'ala lagi. Tapi bid'ah lah. Ini akidah yang haram. Bid'ah dalam akidah dosa besar. Baik. Note daripada saya bezakan yang antara matan asal dengan ta'liq daripada saya sendiri. Gagal faham konsep memberi bekas ini sangat bahaya. Inilah yang menyebabkan orang Wahabi mensyirikkan tawasul, tabaruk dan istighasah. Pasal dia tak faham beza. Dia kata boleh tawasul dengan orang hidup lah. Orang soleh masih hidup kita suruh dia doa boleh lah. Tapi kalau dah mati tak boleh lah kita tawasul. Loh. Tawasul ni kan menyebut benda yang mulia. Sebut nama Allah sepakat. Tawasul dengan nama Allah. Tawasul dengan amal soleh sepakat. Tawasul dengan orang soleh tidak ada beza hidup atau mati. Adakah orang soleh tu bila dia mati dah jadi tak soleh? Kita tawasul dengan Nabi SAW kerana kemuliaan Nabi. Itu sepakat. Adakah Nabi SAW hanya mulia ketika baginda hidup? Lalu setelah baginda wafat tidak mulia? Kan tidak mungkin. Maka membahagi-bahagikan tawasul boleh dengan orang hidup. Tapi haram kalau mati ini hanya ta'assub, taklid, buta tuli kepada fatwa Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Tak ada dalil. Ada dalil Ustaz. Mana pula tak ada. Tu yang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika istisqa minta hujan, Sayyidina Umar tawasul dengan Al-Abbas.
tak tawasul dengan Nabi SAW. Itulah dalil tak tawasul orang mati. Itu orang tak panggil dalil bang. Dalil tu menunjukkan boleh tawasul dengan selain daripada Nabi SAW. Itu jelas. Adapun tak boleh tawasul dengan orang mati, itu kamu yang faham, tu namanya istidlal. Istidlal kamu tu batil. Kerana bercanggah dengan kefahaman sahabat. Sahabat Nabi, Sayyidina Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu, ngajar doa tawasul pada satu orang lelaki zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu jadi khalifah. Siapa lebih faham sunnah Nabi? Wahabi ke sahabat Nabi? Kalau kita sahabat Nabi lah kita ikut. Ya. Jadi tak ada dalil. Bahkan kalam Sayyidina Umar menunjukkan tujuan beliau bertawasul dengan Al-Abbas bukan kerana Nabi SAW dah wafat. Sayyidina Umar boleh tengok dalam kitab Al-Mustadrak, catatan Sayyidina Umar berkhutbah, kata dia bahawa Nabi SAW dahulu memandang pada Al-Abbas pandangan seorang anak kepada bapa. Maka ikutlah kepada Nabi kamu, hormatilah Al-Abbas. Maknanya pandang anak pada bapa ni hormat. Jadilah Al-Abbas ni wasilah kamu dalam berdoa. Jadi bukan tujuan kerana Nabi dah wafat. Tujuan kerana nak ikut cara Nabi hormat kepada Al-Abbas. Baik. Kemudian istighasah. Istighasah ni serius. Saya itu dihukum kafir oleh satu orang. Kerana saya terangkan istighasah dengan Nabi SAW tak syirik. Kan ada satu businessman perempuan. Saya tadi sebenarnya saya punya kuliah ni pembentangan ni sampai 12.45. Tapi sebab saya pun mula tadi lambat, tandas terhad. Tuan-tuan dah sejuk, macam-macam lah nak keluar gitu, beratur. Jadi kata penganjur tadi boleh lajak sikit. Sampai pukul berapa? 3 je. Pukul 3 saya ceramah seorang lah. Pukul 1 lebih-lebih sikit boleh ya. Dia antara nikmat dunia ni makan ketika lapar. Jadi makanan dah sampai, tunggu lapar, makan, nikmat. Minum ketika haus. Dan tidur ketika pembentangan. Wah, tu nikmat. Tuan-tuan tahu lah, tuan-tuan berkuliah kan. Ramai pakcik-pakcik menyandar, tidur dia sedap. Jangan kacau, nikmat dunia. Baik. Jadi, istighasah ini, ada satu orang businessman wanita, Puan Rozita Ibrahim, mak kepada Datuk Alif Syukri, telajak laris. Dia buat posting, lebih kurang lah saya ada baca, dia kata, wahai Rasulullah, pandanglah kepada saya. Wahai Rasulullah, pandanglah kepada saya dan anak-anak. Saya ini nak jaga anak-anak pun tak mampu. Jadi, Rektor KUIPS, Profesor Dr. Rozaimi, tegur dia. Kata kalau nak minta tolong, mintalah dengan Allah. Kemudian datanglah yang lain-lain ni. Hak lain-lain ni, hak serius ni. Dia orang kata, syirik. Tak boleh minta tolong dengan Nabi, syirik. Jadi, saya tulis satu posting. Saya kata, istighasah dengan Rasulullah SAW tidak syirik. Saya terangkanlah pasal apa tak syirik. Jadi ada satu hamba Allah ni, dia guna nama Abu Huzaifah. Tak salah bahawa guna nama Abu. Ini kan adat orang Arab. Tapi biasa Wahabi lah guna nama Abu ni. Jadi kalau guna nama Abu, biar perangai macam Abu Bakar. Ini perangai macam Abu Jahal, susah juga. Abu Huzaifah guna nama. Dia screenshot, dia pangkah merah. Dia kata, telah jelas orang ini kafir, murtad, musyrik. Haram sembahyang di belakang dia. Dan kalau dia sembelih binatang, binatang tu jadi bangkai. Isu istighasah, serius. Baik, saya cuba permudahkan dalam masa yang terbatas. Istighasah yastaghisu ay talabul ghaus, minta tolong. Jadi sepakat antara Ahlussunnah wal Jamaah dan Wahabi, minta tolong kepada Allah Taala itulah hakikat, itulah kemuncak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya akan dikau kami sembah dan hanya akan dikau kami minta pertolongan. Dan itulah maksud idza sta'anta fasta'in billah. Nabi sendiri pesan. Bila kamu minta tolong, maka minta tolong dengan Allah. Baik, seterusnya. Adakah bererti haram dan syirik minta tolong dengan makhluk? Kan tidak. Kan sepakat. Antara Ahlussunnah wal Jamaah dan Wahabi, bukanlah erti tak boleh minta tolong dengan makhluk. Boleh je. Tapi ada juga yang tak boleh. Yang berbeza adalah mana yang boleh, yang tidak syirik, dan mana yang haram dan syirik. Itu ada beza. Ada pun nak kata Wahabi tak benar kan minta tolong dengan makhluk, bohonglah. Wahabi pun banyak minta tolong sana sini je dah. Minta tolong dengan orang keperat, minta tolong dengan keparat, macam-macam dia minta tolong. Janji program jalan. Jadi nak kata minta tolong dengan makhluk syirik, tidak. Cuma dia membezakan macam ni. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, minta tolong dengan makhluk mana pun haram dan syirik kalau dengan i'tiqad secara hakikat. Memang makhluk yang tolong, bukan Allah. Ketika itu syirik. Sebab itu bagi kita, mengikut ayat PIN,
Walaupun ayah pin hidup lagi, kalau yang tak tolong ayah pin tu adalah pengikut dia, syirik. Pasal memang pengikut dia anggap ayah pin tu lah yang beri, bukan Allah. Pasal ayah pin tu Tuhan dah. Syirik lah. Ayah pin hidup lagi, walaupun hidup. Tapi kalau rupa kita, katalah kita kenal ayah pin sekampung kita pun kan, kita balik kampung, barang banyak. Ayah pin duk minum di kedai kopi. Pin, tolong angkat beg aku yang boleh tak? Aku angkat seorang tak larat. Ngajar tak ayah pin. Aku ramai pengikut kamu suruh angkat beg. Tapi syirik atau tidak kita tak tolong ayah pin tadi? Tidak. Kita atas jalan asbab saja. Jadi, sepakat sebenarnya antara Sunnah wal Jamaah dan Wahabi minta tolong dengan makhluk secara hakikat tak boleh. Dia mesti atas jalan asbab. Cuma Wahabi buat bid'ah. Dia kata minta tolong kalau makhluk tu hidup atas dunia boleh. Tapi kalau makhluk tu dah berpindah ke alam ruh, dah mati, itu syirik. Mana boleh macam itu? Syirik adalah menuhankan selain daripada Allah. Kalau minta tolong dengan orang mati itu adalah syirik, berarti minta tolong orang mati menuhankan orang mati. Kalau begitu, minta tolong orang hidup adalah menuhankan orang hidup. Boleh ke? Boleh ya? Dia hidup lagi, bolehlah saya tuhankan dia. Mana ada? Yang namanya menuhankan hanya Allah saja. Adapun makhluk hidup atau mati, haram dituhankan. Maka di sini dia keliru. Sebab itu, saya tanya dalam musyarat yang saya sebut tadi, mana dalil? Dia kata banyak dalam Quran. Satu dalil pun dia tak boleh buat main. Sampai timbul isu minta tolong dengan pokok apa bagai. Lepas tu saya tanya Ustaz Saman Nadi, kotlah hadis salaf yang berpegang macam tu. Pun tak ada juga. Jadi dia tidak faham bahawa istighosah ini, kalau kamu pandang hakikat, yang hidup pun tak boleh tolong. Kalau kita tanya dia, pasal apa orang hidup boleh tolong? Oh, pasal orang hidup, dia hidup lagi. Boleh lah dia tolong. Dia kat tangan, doa apa. Orang mati apa nak tolong? Dia boleh doa juga. Dan hadis-hadis kan warid, orang mati mendoakan. Tapi orang hidup doa dapat pahala Ustaz. Loh, isu ke situ pula. Bukan isu pahala. Isunya kamu mensyirikkan orang minta tolong dengan orang mati. Tidak ada dalil. Kalau satu syirik, satu tak syirik, mesti ada beza. Bila Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Mana riba dan jual beli tak sama. Pasal satu halal, satu haram. Ni kamu mengatakan minta tolong orang hidup boleh, minta tolong orang mati syirik. Mesti ada beza. Apa beza dia? Oh, dia akan kata beza dia sebab orang hidup boleh tolong. Orang hidup boleh tolong di sisi kamu tu hakikatan am sababan. Kalau dia jawab hakikatan, hadza ainus syirki. Inilah syirik yang sebenarnya. Kalau dia kata tak sababan je, memang makhluk tolong secara sebab. Kalau begitu, apa masalah dengan orang mati? Allah tidak boleh jadikan sebab sebagai pertolongan. Ada mati terbang nak tolong macam mana? Janganlah kamu bayang tolong dia bangkit daripada kubur, tolong kamu masak mi apa, bukan macam tu. Ada orang Wahabi macam tu. Dia kata kalau minta tolong orang mati, pasal apa kita tak pergi ke kubur minta tolong dia goreng mi? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mengharapkan doa yang soleh mereka di alam arwah. Sebab itu minta tolong orang mati ni bukan sebarang orang. Orang-orang soleh, wali-wali Allah, para nabi, kerana mengharapkan doa mereka. Bukan mengharapkan mereka bangkit tolong kita. Jadi, tak faham konsep memori bekas inilah bahaya, akhirnya mereka mensyirikkan sesuatu yang tidak syirik. Yang keenam, ada lagi baki 4 ya. Apa hukum syarak belajar tauhid ini? Saya laju-laju saja, ustaz-ustaz semua dah tahu. Hukumnya adalah fardu ain atas setiap-tiap mukallaf. Tapi ada yang masih keliru, dia kata jenuh lah ustaz. Yang petani, yang peladang, nelayan nak belajar tauhid sifat 20, mana dia nak faham? Oh, saya yang belajar di negara Arab pun tak faham, kata dia. Maulana lagi saya ni. Pun tak faham. Orang kampung mana nak faham? Yang orang kampung betul fardu ain je Maulana. Fardu ain tu tak payah pun macam yang Maulana bayangkan. Dalil ijmali, iaitu ada Allah Taala ni, ada alam ni menjadi dalil dia, cukuplah. Cukuplah tu untuk lepas fardu ain. Rebah ayam pun ada orang buat, tak akan bulan bintang jadi sendiri. Cukuplah tu level orang kampung. Habis kalau Allah, siapa yang cipta Allah pula? Orang kampung punya level macam mana? Ada dia nak kata tasalsul daur semua? Tak ada. Kata dia, kalau Allah kena cipta, bukan Tuhan dah Allah namanya. Dah Tuhan pula kena cipta lah. Main jauh-jauh macam kacau. Kan orang kampung, lepaslah fardu ain dia. Pasal dia nampak alam ni, dia tahu ada pencipta. Dan dia tahu bahawa pencipta itu tidak diciptakan. Lepas. Tapi fardu kifayah ni untuk ustaz-ustaz. Untuk menolak syubhah. Jadi kena detail lah sikit. Alam ni baharu. Tiap-tiap baharu tu pasal dia membaharukan dia. Takkan jadi sendiri. Dulu tak ada apa hamba Allah ni. Seorang bujang je. Lepas tu dia kahwin. Tengok selori anak dia. Bagaimana anak dia ni? Ada dibuat anak dia? Ada, dia usaha je. Usaha aja.
Ada orang usaha dapat, ada orang usaha tak dapat. Ya, kalau boleh buat sendiri, oh semua cantik lah speknya, kulit cerah, tinggi lampai, hidung mancung, ya dah. Ini hidung nak kena kepit dengan kepit baju pula. Tak adalah buat sendiri. Allah yang jadikan. Baik. Ini fardu kifayah inilah yang saya katakan penting zaman sekarang ini. Perlu diterangkan tentang dalil yang menolak dalil akli itu, kita kena terangkan bahawa ini adalah uslub Al-Quran. Lau kana fihi ma'alatun illa Allahu la fasadata itu sebenarnya adalah dalil akli. Sebab lau kana fihi ma'aliha, kalaulah pada langit dan bumi ada Tuhan-Tuhan yang banyak, ada ke Tuhan yang banyak? Realitinya ada ke Tuhan yang banyak? Tak ada. Kenapa Allah kata kalau ada? Berarti bayang dengan akal saja. Kalau Tuhan banyak, masing-masing Tuhan mesti nak buat cara dia. Ya tak? Alangkah kita negeri pun ada kerajaan satu ya. Buat pilihan raya bagai. Nak lantik satu kerajaan. Kalau kita boleh terima 3-4 kerajaan, tak payah pilihan raya. Siapa nak minat jadi kerajaan, nanti ada kerajaan. Lepas tu nak mengentah macam mana? Kalau negeri yang kecil ni pun tak boleh lebih pada satu kerajaan, takkan langit semesta ni ada banyak Tuhan. Hancur habislah Tuhan ni. Hancur habislah alam ni. Berarti mustahil Tuhan lebih pada satu. Itu dalil akli sebenarnya. Wa idh qala Ibrahim, apa tu? Dalam hujah Nabi Ibrahim berdakwah dengan Namrud tu, Nabi Ibrahim berkata pada Namrud, fa in rabbiyallazi yuhyi wa yumiit. Tuhan akulah Tuhan sebenarnya, berkuasa menghidup dan mematikan. Itu kan dalil akli. Kerana akal tak boleh terima Tuhan tapi lemah. Nak habar pada Namrud, kamu bukan Tuhan dia pasal kamu lemah. Tuhan tu Allah boleh berkuasa bagi hidup bagi mati. Tapi Namrud ni generasi awal yang kena penyakit biar bodoh asal confident. Dia kata ana uhi wa umi. Alah apa hal aku boleh hidup mati. Dia panggil dia orang, satu dia bunuh, satu dia lepas. Kerana kata hak dia lepas tu dia sudah hidupkan. Itu kan tak cerdik. Yang kamu lepas dah hidup lama dah, kamu tak bunuh dia saja. Kalau nak menghidupkan daripada tiada, seekor nyamuk yang taklah bagi hidup. Maka Nabi Ibrahim bawa dalil akli yang lebih jelas. Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Allah Maha berkuasa terbit matahari daripada timur. Kamu Tuhan, mesti kamu berkuasa juga. Tak mungkinlah Tuhan lemah. Itu tak mungkin, itu dalil akli. Fa'ti biha minal maghrib. Sila terbit matahari daripada barat, kan tak boleh dia kalah debat dia. Bahkan Nabi kita, Nabi SAW mengajar tauhid, ada kalanya Nabi pakai dalil akli. Kan Nabi ngajar dua-dua. Ilmu syariat Nabi ngajar, ilmu hakikat Nabi ngajar. Ilmu syariat Nabi pesan kalau ada sebuah negeri dilanda ta'un, yang duduk di luar jangan masuk. Pasal kalau masuk nanti berjangkit. Yang duduk di dalam jangan keluar. Itu namanya kuarantin. Pasal kalau keluar nanti merebaklah penyakit. Itu namanya syariat. Hakikat penyakit daripada Allah Ta'ala. Bukannya daripada jangkitan. Sebab tu Nabi mengajar hakikat, Nabi habar, la adwa. Tak ada jangkitan. Tapi dalam kelas hakikat tu ada pula orang Arab kampung mari. Orang kampung nak belajar hakikat dia slow lah sikit. Ya, kalau yang BA master mungkin cepat dia tangkap. Ini orang kampung jaga kambing, jaga unta, dia kata macam mana ya Rasulullah tak ada jangkitan. Teman tengok tu unta 2-3 ekor sihat, masuk satu unta yang penyakit, habis penyakit belaka. Jadi seorang nampak dah orang Arab Badawi ni masih terikat dengan asbab. Yang Nabi nak mengajar hakikat. Akhirnya Nabi SAW menggunakan dalil akli untuk memahamkan beliau. Nabi bertanya satu soalan yang membuka minda, faman a'dal awal. Kalau memang penyakit perlu pada jangkitan, siapa yang bagi jangkit unta yang mula-mula sakit? Dia mesti ada unta yang mula-mula sakit. Takkan bersambung-sambung berjangkit tak putih-putih. Itu namanya tasalsul tadi. Nabi SAW tak sebutlah tasalsul. Tapi logiknya, mesti ada unta yang mula-mula sakit. Kalau kamu kata penyakit itu dengan jangkitan, maka unta yang mula sakit, penyakit daripada siapa? Baru Arab Badawi itu faham kalau penyakit hakikatnya daripada Allah. Baik, dan fardu kifayah menjadi lebih penting. Nak kena belajar ta'aluk sifat. Jangan pula kata oleh kerana Allah Ta'ala Maha berkuasa, kalau Allah nak cipta Tuhan lain boleh. Kalau Allah Ta'ala nak beranak pun boleh. Kerana ini bukan ta'aluk kudrah dan iradah. Ilmu ya. Ilmu ta'aluk semua sekali. Yang wajib, yang mustahil, yang harus Allah tahu. Tapi kudrah iradah hanya ta'aluk dengan yang mungkin. Tidak dengan yang wajib, tidak dengan yang mustahil. Jadi saya memberi galakanlah kepada asatizah supaya lebih mempertingkatkan yang fardu kifayah, kerana cabaran ni tidak berlaku 20-30 tahun yang lalu. Kita tak ada dengar orang Islam pula kata Allah boleh beranak. Tak ada. Kita tahu orang Kristian yang habar lagu tu. Sekarang ramai pengikut Ustaz Mahib, cuba tengok dalam YouTube dia. Bukan mereka hentam Ustaz Mahib, mereka hentam Jabatan Mufti. Memfitnah kata dia.
Tak panggil Ustaz Muhib pun, kata dia, terus kata dia sesat. Ini semua zalim. Dia habar dah tak panggil. Cuba kita tanya Jabatan Agama. Tak kurang dari 3 kali dia berpanggil. Ajak bincang. Kata dia, pasal apa saya nak datang? Saya bukan ada tauliah pun. Innalillah. Oh, jadi dia tak ada tauliah. Kira dia bebas kan? Ya. Kamu orang yang ada lesen, bawa kereta kena ikut undang-undang. Pasal dia tak ada lesen, dia boleh belah ya. Ini punya otak pun orang jadikan tok guru. Macam mana? Apakah tujuan yang besar sekali daripada ilmu ini? Iaitu mengetahui beberapa masalah yang sabit bagi usuluddin dengan dalil dan burhan. Seperti disebutkan jauh itu dan seterusnya. Cuma saya nak komen kat sini. Pasal apa dia kaji makhluk pula ni? Ini yang dia berkata ilmu ni, ilmu falsafah Yunani ni. Arad lah, jirim lah, sebagainya. Dah. Pasal kita ikut sana Quran dan sunnah lah. Quran sunnah yang suruh kita perhatikan alam ni. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Ibil tu bukan makhluk. Kan? Wa ilas sama'i kaifa rufi'at dan seterusnya kan Allah suruh perhati makhluk. Afala yanzurun. Tidakkah mereka perhati? Dan Nabi SAW kan pesan tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fillah. Dan nak fikir tentang makhluk, jangan nak fikir tentang Allah Taala. Pasal tak mampu. Makhluk tak mampu nak hadam hakikat Allah Taala. Yang boleh fikir, kita tengok kita lemah, oh mesti Tuhan kita kuasa. Kita tengok kita jahil, tahu sikit banyak lagi tak tahu. Kita tahu Tuhan kita alim. Wa fawqa kulli dhi ilmi alim. Kita tahu kita nak buat apa ini, rupa-rupa jadi rupa lain. Kita tahu bahawa ada yang menggagahi kita. Wa qahiru fawqa ibadih. Jadi memang kena kaji makhluk lah. Bahkan dalam Quran pun apa? Ya, kalau Isa dan Maryam tu makan makanan, takkanlah makan makanan pula jadi Tuhan. Ya. Jadi Allah dah cerita kalau makhluk begitu, maka Allah bikhilafihi. Ada makhluk mendengar atau hamba mendengar? Ada tak? Makan macam tu ada. Kata dia, ustaz kata tak boleh kita kata Allah macam ni nanti sama macam makhluk. Habis ustaz kata Allah mendengar sama. Makhluk pun ada sifat sama juga. Itu ittihadul lafzi dunal makna. Lafaz dia sama. Sama pada Allah, sama juga disebut pada makhluk. Tapi sama pada Allah sifatun qadimatun, sifat yang tidak ada permulaan. Sama makhluk ni sifat yang baharu. Sama pada Allah tidak perlu pada alat. Sama makhluk ini perlu pada telinga. Tak ada telinga, pekak dah dia. Dalam keadaan ada telinga pun, bukan dia sama semua. Macam kita, dalam dewan ni kita dengar dah. 2 dewan kita tak dengar. Allah dengar sekali yang wujud. Jadi sama pada lafaz, tidak sama pada hakikat. Habis tak boleh kita kata macam tu juga. Allah juga bertempat, tapi Allah juga duduk, tapi tak sama macam makhluk. Tak boleh. Pasal apa pula tak boleh? Allah mendengar tak sama macam makhluk boleh. Allah duduk tak sama macam makhluk tak boleh. Pasal duduk tu sifat makhluk dah. Kalau kamu lepas tu nak cover dengan tak sama macam makhluk, pening lah saya ustaz ni. Ustaz ni suka spin lah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan ustaz suka spin. Dalam otak hang tu dah ada virus Wahabi. Bila datang ubat ilmu, dia bertindak balas. Tu hang rasa pening. Itu namanya healing crisis. Proses pemulihan. Sabarlah sikit. Bagi contoh yang jelas sikit lah. Kalau duduk kamu tak faham. Ya. Allah boleh beranak, tapi beranak Allah tu tak sama lah macam beranak makhluk. Boleh ke? Mana ada orang Islam cakap macam tu? Itu Muhib kata, kalau Allah nak boleh beranak. Tapi janganlah bayang beranak Allah tu macam mana boleh. Beranak tu sudah mustahil bagi Allah. Maka bila kamu cover dengan tak sama dengan makhluk, dah tak jadi. Lain dengan mendengar. Mendengar tu wajib bagi Allah. Maka kamu terangkan, mendengar Allah tu tak sama macam mendengar makhluk. Itu okey. Kalau kamu isbat pada Allah yang mustahil, lalu kamu cover dengan yang tak sama macam makhluk, ia tak selesai. Tapi kami tak mau takwil lah Ustaz. Siapa kata tak boleh takwil? Usul siapa? Oh, Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah bukan salah. Kalau kamu tolak takwil, kamu tolak uslub Allah. Kamu nak dahulukan Allah atau Imam Ibn Taymiyah. Mu'al ihtiram. Kita hormati ketokohan Imam Ibn Taymiyah. Tapi takwil tu Allah sendiri lakukan. Dalam hadis kursi, Allah berfirman kepada hamba-Nya, ya bani Adam, maridtu falam tazurni. Tu hari aku jatuh sakit, kamu tak datang ziarah pun. Adakah boleh kita kata, oh, tu hadis kata Allah sakit, maka kita akan menetapkan apa yang hadis kata, iaitu Allah sakit, tapi sakit yang layak dengan Allah lah. Adakah sakit yang layak dengan Allah bang? Abang ni sihat ke sakit? Ada pula sakit yang layak dengan Allah. Dalam hadis tersebut, Allah yang takwil.
Bila hamba tu tanya, maka Allah terangkan, maridha abdi fulan. Yang dimaksudkan marid itu bukan Allah sakit. Mustahil Allah sakit. Hamba aku si fulan sakit. Kenapa kamu tak ziarah dia? Habis kenapa kata Allah sakit? Nak mencerita besarnya urusan ziarah orang sakit ni, sehingga Allah nisbahkan sakit dia kepada Allah. Padahal yang sakit tu hamba Allah. Kalau kamu ziarah dia, nescaya kamu dapati aku berada di sisinya. Jenuh lagi dah pakai zahir. Allah ni dia arahkan dia rumah sakit. Dan dia di sisi orang sakit. Pasal itu tak boleh tafsir secara zahir. Dan tidak mahu. Dia kata, Ustaz tolak ayat Quran. Bukan. Kita terima ayat Quran dengan cara yang mana mutasyabihat tidak akan membatalkan yang muhkamat. Pegang ayat 7 surah Ali Imran. Dari manakah dia ambilkan ilmu ini? Dia ambil daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Sama sebagaimana yang diterangkan oleh Fadil Ustaz tadi. Ilmu tasawuf juga daripada Quran dan hadis. Ada yang mendakwa ilmu tauhid 120 ni bukan Quran hadis pun. Ini ilmu bid'ah. Tak ada zaman Nabi. Yang tak ada zaman Nabi itu penyusunan ilmu. Ilmunya ada. Takkanlah zaman Nabi orang tak tahu kata Allah wujud. Allah wujud tidak ada permulaan. Allah wujud tidak akan binasa. Allah tak sama seperti makhluk. Allah tak berhajat pada makhluk. Allah Maha Esa. Takkan tak ada ilmu tu zaman Nabi. Oh, Wahabi menggelumpur lah kalau saya buat macam ni. Saya kata kalau sifat 20 ni sejak zaman Nabi Adam sudah ada. Oh, dia kata gila dah Ustaz Engku ni. Zaman Adam pun dah ada sifat 20. Sifat tu dah ada. Ya. Sifat tu memang dah ada sejak azali lagi. Penyusunan ilmu je mari kemudian. Ada pula yang faham macam lain. Dia kata Ustaz Engku kata sifat 20 ni baru ada sejak zaman Nabi Adam lah pula. Maknanya sebelum Nabi Adam tu Allah tidak bersifat sifat 20. Itu parah sungguhlah penyakit gagal faham dia. Ada yang mendakwa ilmu tauhid ni adalah daripada ilmu falsafah Yunani. Tuan-tuan, kalau ada ustaz yang nak mengajar ilmu tauhid sifat 20 dalam masjid, tuan-tuan ambil suih mutu. Suih mutu pi start mutu pi pasar malam kata dia. Ni namanya syaitan. Orang nak belajar akidah hang suruh pi pasar malam. Dah pasal ni bukan ilmu tauhid sungguh ni. Ini ilmu falsafah Yunani. Ahli falsafah Yunani kan mana yang ngajar sifat 20? Cuba apa? Kamu kata ilmu sifat 20 ilmu falsafah Yunani. Ahli falsafah Yunani mana yang ngajar Allah wujud kidam bapa? Itu dia ngajar makulat. Makulat tu ilmu makhluk. Ilmu makhluk tu nak mengenal makhluk supaya kita kenal Allah tidak sama seperti makhluk. Kalau makhluk lemah, Allah berkuasa. Kalau makhluk itu jahil, Allah tu berilmu. Bukan belajar ilmu sains pun orang kafir juga ajar. Apa salah kita belajar ilmu sains? Ini orang barat ni. Tak ada masalah. Tapi ilmu wujud kidam baka tu ilmu Quran. Sebab itu dalam belajar sifat 20, dalil akli, dalil nakli. Dalil akli, dalil nakli pasangan dia. Baik, dan takdir lah. Orang KL kata for the sake of argument. Orang Perak kata apa? Takkan nak berlabur ni dah. Takkan nak berbalah lah. Kalau sungguhlah ada di falsafah Yunani ngajar Allah tu wujud, tuan-tuan. Wujud Allah tidak ada permulaan, tuan-tuan. Allah wujud tidak akan binasa, tuan-tuan. Berarti mukminlah di falsafah Yunani tu. Hang yang tolak tu jadi kafir. Betul tak? Hang kata Allah tak wujud, tak kafir lagi. Ada pula yang kata Allah tidak kidam sebab Allah al-awwal, mana Allah mula-mula wujud. Setan sungguh, nauzubillah min zalik. Tafsir ikut pada otak sendiri. Al-awwalu ai la syai'a qablahu, tak ada apa satu, mana qadim. Dia kata awal Allah mula-mula wujud. Maknanya sebelum tu Allah tak wujud. Baik. Ada yang menolak sifat wajib bagi Allah Taala dengan alasan tiada dalam Quran dan Sunnah, ini tidak betul. Apakah perbandingan ilmu ini? Semula berilmu dan yang utama sekali. Ini pun bahaya juga. Bila dikata mahu dituntut terlebih dahulu daripada ilmu-ilmu yang lain, ada yang habal macam ni. Dia kata ilmu sifat 20 ni masalah juga. Ada orang makcik di Langkawi tu, dia tak semayang 20 tahun dah. Pasal dia tetap mengaji habis sifat 20. Makcik Langkawi mana tak tahu lah. Siapa yang habal lagu tu? Orang kata perlu ditutup terlebih dahulu tu maknanya diberi prioriti, kepentingan. Bukan lagi tak habis mengaji sifat 20 lagi tak boleh semayang. Siapa yang ajar macam tu? Ke hang je reka cerita nak buruk-buruk sifat 20 tak tahulah. Elok hang habaq makcik Langkawi mana kita tak bidakwah dia. Apa faedah ilmu ini? Faedahnya lah mendapat keuntungan yang berkekalan. Yang ke-10 dah alhamdulillah lega. Tak habis. Yang terakhir. Tuan-tuan ustaz yang mengajar masjid surau, tuan-tuan mesti tahu antara ayat yang menyenangkan jemaah adalah yang terakhir. Maka saya cadangkan
Tuan-tuan jangan nanyakan jemaah. Sebab saya ada juga jumpa ustaz yang terakhir tuan-tuan. 10 kali yang terakhir, hamba Allah tu tidur balik. Tadi dia dah bangkit dah dengar yang terakhir. Rupanya 10 kali yang terakhir. Kalau nak sebut yang terakhir tu, saya cadangkan sparingly lah. Guna betul-betul yang terakhir tu baru sebut yang terakhir. Jadi dia segur bangun seronok dia. Ya. Jadi faedahnya mendapat keuntungan yang berkekalan dan di dunia dan mendapat sebesar anugerah di akhirat. Di sini cuma kita nak tolak syubhat orang yang kata, nampak macam orang kafir lebih berjaya berdua orang Islam. Kata ustaz, faedah belajar ilmu ni dapat kejayaan. Cuba kita tengok sekeliling kita. Tidak orang kafir lebih berjaya lagi. Jadi kita kena terangkan, janganlah kau nilai kejayaan itu dengan materialistik. Kita kejayaan ini adalah kebaikan di sisi Allah. Orang mukmin kalau dia dapat keburukan, dia bersabar. Kalau dia dapat kebaikan, dia bersyukur. Sabar dan syukur tu yang berkekalan di sisi Allah Ta'ala. Yang dapat duit banyak, dapat teknologi itu binasa. Ya, itu kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kepada asatizah, tuan-tuan guru atas kesilapan ya, walaupun kurang ilmu saya, tapi sekadar menjalankan amanah yang diamanahkan. Mohon ditegur selepas ini atas sebarang kesilapan. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.